Kekenyalan. Kekenyalan sesuatu bahan ialah sifat bahan itu kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang dikenakan dialihkan. Bahan kenyal ialah bahan yang boleh kembali kepada bentuk dan saiz asalnya apabila daya yang bertindak itu dialihkan. Kita ambil contoh belon. Belon tu kalau kita tekan dia, bentuk dia berubah atau saiz dia berubah. Tapi kalau kita lepaskan dia, daya itu dialihkan, maka dia akan balik kepada saiz dan bentuk asal dia. Maka kita kata belon itu adalah kenyal. Okey. Sifat kenyal sesuatu bahan boleh disebabkan oleh daya tarikan dan tolakan antara zarah-zarah di dalam bahan itu. Di sini kita akan bincang sedikit tentang daya-daya tarikan di antara atom-atom. Okey. Daya-daya di antara atom ini terdapat dua jenis, iaitu daya tolakan dan daya tarikan. Okey. Dalam keadaan biasa, zarah-zarah ini bergetar sekitar kedudukan yang seimbang. Bagaimanapun, kalau kita mengubah jarak dia, maka satu daya akan dihasilkan. Contohnya katakan, di sini ada dua atom, dan jika jarak di antara kedua-dua atom ini adalah D dan dia dalam keadaan yang seimbang, kalau kita mendekatkan kedua-dua atom ini, kalau kita membawa dia berdekatan antara satu sama lain, satu daya tolakan akan dihasilkan untuk menolak kedua-dua atom ini. Okay. Dan kalau kita memisahkan dia supaya dia berjauhan antara satu sama lain, maka satu daya tarikan akan dihasilkan supaya kedua-dua atom ini balik ke kedudukan asal dia. Ini adalah apa yang berlaku bagi atom-atom ini. Kalau kita cuba mendekatkan atom-atom itu atau kita cuba menjauhkan atom-atom itu, iaitu kalau kita cuba rapatkan dia, daya tolakan akan dihasilkan. Kalau kita cuba menjauhkan dia, maka daya tarikan akan dihasilkan. Dan daya-daya ini yang menyebabkan berlakunya kekenyalan bagi sesuatu bahan. Okey? Ini adalah apa yang kita perlu tahu daya-daya di antara atom. Selepas ni kita tengok situasi dan aplikasi yang melibatkan kekenyalan. Ini adalah lastik. Okay, lastik kita menggunakan rubber band yang bersifat kenyal. Tilam. Di dalam tilam ini ada banyak pocket spring. Okay, pocket spring. Jadi ini juga adalah bahan-bahan yang kenyal. Memanah. Kita menggunakan kekenyalan bagi tali ini untuk menggerakkan anak panah. Inilah trampolin. Trampolin ini juga bersifat kenyal. Penimbang. Penimbang biasanya kita menggunakan spring di dalamnya. Okey, penimbang. Ammeter ini juga menggunakan spring. Okey. Absorber ini kita menggunakan spring juga. Okey, ini adalah contoh-contoh alat-alat yang menggunakan spring dalam kehidupan harian kita. Hukum Hooke. Dalam video sebelum ini kita bincang apa itu kekenyalan. Dalam video ini kita akan bincang hukum Hooke. Hukum Hooke ini adalah satu hukum fizik yang menyatakan hubungan di antara daya yang dikenakan ke atas satu bahan kenyal dengan pemanjangan atau mampatan bagi bahan itu. Mari kita lihat apa yang dinyatakan oleh hukum Hooke . Hukum Hooke menyatakan bahawa pemanjangan suatu bahan kenyal adalah berkadar langsung dengan daya regangan yang bertindak jika pemanjangan itu tidak melebihi had kenyal. Kita akan bincang had kenyal kemudian . Okey, jadi secara matematik kita tulis F berkadar langsung dengan X. Ini adalah simbol berkadar langsung. Okey, F adalah daya regangan dan X adalah pemanjangan atau mampatan. Pemanjangan atau mampatan bagi sesuatu spring. Ini adalah apa yang dinyatakan dalam hukum Hooke . Dan hukum Hooke itu dia mesti dengan syarat pemanjangan itu tidak melebihi had kenyal. Okey. Daripada hukum Hooke ini, iaitu hubungan di antara daya regangan dengan pemanjangan itu, kita boleh menulis satu persamaan. Okey. Ini F berkadar langsung dengan X. Kalau kita tulis dalam persamaan, F adalah sama dengan KX, di mana K ini adalah satu pemala yang menghubungkan F dan X ini. Ini adalah satu formula penting.
bagi hukum Hooke yang boleh membantu kita membuat banyak pengiraan. Okey, mari kita lihat beberapa contoh. Katakan ada satu spring, spring keluli, dia menghasilkan pemanjangan 4 cm apabila dikenakan daya 12 Newton. Berapakah daya yang perlu dikenakan supaya pemanjangannya adalah 7 cm? Okey, kita boleh selesaikan soalan ini dengan menggunakan kaedah nisbah atau menggunakan formula lah. Mari kita cuba selesaikan soalan ini dengan menggunakan kaedah nisbah lah. Okey. Diberi bahawa kalau daya yang dikenakan adalah 12 Newton, maka pemanjangan dia adalah 4. Okey, 4. Ini adalah nisbah atau kadar dia. Dan jika daya yang dikenakan itu adalah F, okey, F berapa tak tahu lagi lah. Dan pemanjangan dia adalah 7, okey. Dan diberi bahawa kedua-dua ni adalah sama sebab dia berkadar terus. Kedua-dua ni adalah sama, maka 12 bahagi 4 sama dengan F bahagi 7. Maka F adalah sama dengan 7 darab dengan 12 bahagi dengan 4 lah. Okey. 12 bahagi 4 ni sama dengan 3. 7 darab 3, 21. 21. Jadi, daya yang dikenakan adalah 21 Newton jika pemanjangan spring itu adalah 7 cm. Ini adalah cara nisbah. Okay. Kita juga boleh menyelesaikan soalan ini dengan menggunakan formula. Formula bagi hukum Hooke adalah K sama dengan F sama dengan KX. F sama dengan KX. Okey. Bagi case pertama ini F adalah 12 Newton. 12 Newton. K ini pemalar dan X adalah 4. Okey. Jadi maka K ini adalah sama dengan 12 bahagi 4, iaitu sama dengan 3 lah. Okey. Jadi daripada pengiraan ini kita pasti bahawa K sama dengan 3. Jadi persamaan ini akan menjadi F sama dengan 3 X. F sama dengan 3X. Bagi case yang kedua, F itu tak tahu kita nak cari. Tapi X adalah sama dengan 7 cm. Jadi kita gantikan X sama dengan 7 cm ini ke dalam persamaan ini. Maka F sama dengan 3 darab 7 sama dengan 21 Newton. Ini adalah kaedah yang kedua lah. Itu menggunakan formula. Ini senang difaham. Okay. Tapi jalan kerja dia panjang sikit lah. Kalau menggunakan kaedah nisbah ni, jalan kerja dia pendek. Tapi kadang-kadang ni susah tak difaham kalau pelajar ni dia tak mahir dengan nisbah dan kadar. Okey. Kita lihat satu lagi contoh. Sebuah spring mempunyai panjang asal 15 cm. Apabila digantung beban 100 gram, panjangnya menjadi 17 cm. Tentukan jumlah pemanjangan spring X apabila digantung beban 400 gram. Okey. Kali ini beban yang digunakan adalah 100 gram. Okey, 100 gram. Okey, M adalah 100 gram. Okey. Tapi ini adalah jisim, ini bukan daya. Okey, kalau jisim 100 gram, daya adalah sama dengan berat beban itu. Okey, dan 100 gram ini sama dengan 1 Newton. 1 Newton. Panjang asal 15 cm, selepas digantung dengan satu jisim 100 gram ini, dia menjadi 17 cm. Jadi pemanjangan X adalah sama dengan 17 tolak 15, iaitu 2 cm. 2 cm. Okey. Ini adalah maklumat yang kita ada lah. Okey. Daripada ini, dengan menggunakan kaedah formula F sama dengan KX, maka F ini sama dengan 1 Newton, K tak tahu dan X ni 2. Maka kita dapati bahawa K ini sama dengan 0.5 Newton per cm. Okey. Jadi persamaan ini akan menjadi F sama dengan 0.5 X. Okey, selepas kita dapat K ini ganti ke dalam formula ini atau persamaan ini, dia akan menjadi F sama dengan 0.5 X lah. Okey. Lepas tu, case yang kedua, satu beban 400 gram. 400 gram digantung pada spring itu. Jadi kalau jisim itu 400 gram, M sama dengan 400 gram, maka daya adalah sama dengan berat. Berat itu adalah sama dengan 4 Newton. Okey. Sebab apa? Sebab 1 kg sama dengan 10 Newton. 1 kg sama 10 Newton. 100 gram ini, 100 gram adalah sama dengan 0.1 kg lah. 100 gram sama dengan 0.1 kg.
Itu sama dengan 1 Newton. Okey. Jika F tadi 4 Newton, kita gantikan ini ke dalam persamaan ini, maka 4 sama dengan 0.5 X, maka X sama dengan 4 bahagi dengan 0.5, ini sama dengan 8 cm. Okey, jadi kalau kita gantung satu beban 400 gram kepada spring itu, dan jika pemanjangannya tidak melebihi had kenyal, maka pemanjangan dia adalah 8 cm. Ya, ini adalah cara kita menyelesaikan soalan ini dengan menggunakan formula F sama dengan Kx, iaitu formula bagi hukum Hooke. Hukum Hooke. Okey, satu lagi contoh. Raja di atas menunjukkan sebuah spring yang mempunyai panjang 15 cm. Apabila diletakkan beban 1.2 kg, panjangnya menjadi 9 cm, dan apabila diletakkan beban P, panjangnya menjadi 13 cm. Berapakah jisim beban P itu? Jadi, mula-mula kita letak 1.2 kg. 1.2 kg ini dia sama dengan 12 Newton lah. Okey. Jadi apabila ini F1 lah. F1 sama dengan 12 Newton. Okey. Pemanjangan atau mampatan. Okey. Pemanjangan atau mampatan sama dengan 15 cm tolak dengan 9. Okey, 15 cm tolak 9 cm. Jadi ini sama dengan 6 cm. Okey. Nah, contoh ini sebenarnya nak menunjukkan bahawa hukum Hooke itu boleh digunakan bagi mampatan spring juga. Okey. Dia tak semestinya untuk pemanjangan spring. Okey. Dia juga boleh digunakan bagi case mampatan spring. Ini X1. Okey. Maka kita boleh menggunakan hukum Hooke F sama dengan Kx. Ya. F adalah 12 Newton, K ni 6. Okey, maka K sama dengan 2 Newton per cm. Okey, 2 Newton per cm, dan formula ini akan menjadi F sama dengan 2x. Okey, bagi case yang kedua, beban berapa tak tahu. Okey, tapi pemanjangan spring itu, ya, beban berapa tak tahu, tapi mampatan atau pemanjangan spring itu sama dengan 15 tolak 13, iaitu 2 cm. 2 cm. Okey, maka F2 ini akan sama dengan 2, dan mampatan adalah 2. Okey, jadi ini sama dengan 4 Newton. Jadi beban P ni, berat dia adalah sama dengan 4 Newton, tapi dia nak kita cari jisim. Okey, ini adalah berat dia. Jisim dia sama dengan 0.4 kg. Okey. Ini adalah jawapan dia. Okay. Mari kita lihat contoh ini. Satu spring mempunyai panjang asal 20 cm. Apabila satu beban 15 Newton digantung pada spring itu, panjangnya menjadi 23 cm. Cari nilai pemalas spring. Daripada hukum Hooke, kita dapat persamaan ini, F sama dengan Kx, dan K adalah pemalas spring lah. Maka K sama dengan F per X. F ini adalah daya yang dikenakan ke atas spring itu. Dalam case ni dia adalah berat beban lah. Okay, X adalah pemanjangan. Jadi F adalah 15 Newton. Okay, dalam case ini F sama dengan 15 Newton, dan pemanjangan adalah 23 cm tolak 20 cm. Ini panjang asal. Okay, ini adalah panjang selepas digantung dengan bebas. Jadi X adalah sama dengan 23 cm tolak dengan 20 cm, iaitu sama dengan 3 cm. 3 cm. Okey, jadi dengan menggunakan persamaan ini, K sama dengan F bahagi X. Okey, F adalah 15 dan X adalah 3. Okey, jadi ini sama dengan 5 Newton per centimeter. Okey, kalau kita nak tulis dalam meter tu, kita boleh tukarkan ni kepada meter lah. Okey, iaitu 500 Newton per meter. Okey. Mari kita sambung dengan B. Cari pemanjangan spring apabila satu beban 10 Newton digantung pada spring itu.
pada A tadi K adalah sama dengan 5 Newton per cm. Okey. Jadi dengan menggunakan persamaan yang sama okey, ini B iaitu F sama dengan KX. Okey. Sekarang kita sudah tahu K lah okey, K adalah sama dengan 5 jadi F sama dengan 5X okey. Oleh kerana di sini saya guna sentimeter maka X ini unit dia adalah sentimeter lah okey. Dalam case ini F diberi F sama dengan 10 Newton okey, sebab beban tu 10 Newton jadi ini sama dengan 10 sama dengan 5X maka X sama dengan 10 bahagi 5 iaitu sama dengan 2 cm. Jadi pemanjangan dia adalah 2 cm jika beban 10 Newton digantung pada spring itu. Itu benar sabarlah sebab 15 Newton 3 cm, 10 Newton tu 2 cm lah okey. Jika satu beban X digantung pada spring, panjang spring menjadi 24.5 cm, cari berat beban X. Ini hampir sama lah. Okay, dalam case ini, diberi X sama dengan 24.5 tolak 20, iaitu 4.5 cm dan dia suruh kita cari apakah nilai beban tu lah. Okay. Kita boleh menggunakan persamaan yang sama iaitu F sama dengan KX. X sama dengan KX. Dalam case ni kita nak cari F. Okay. K adalah 5. Okay. K adalah 5. Dan X adalah 4.5. Okay. Jadi 5 darab dengan 4.5 sama dengan 22.5 Newton. Okay. Jadi jawapan ni adalah 22.5 Newton. Okey, ini adalah pengiraan yang melibatkan formula hukum Hooke. Okey, mula-mula disuruh cari pemalar spring, lepas tu diberi beban, berat beban suruh cari pemanjangan, ini beri pemanjangan suruh cari berat beban. Okey.